Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil nizam insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa 'alamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya takut oleh kamu akan bala bencana dan juga musibah yang akan berlaku tidak akan terkena kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, tetapi mengenai kepada semua orang. Dan bertakwalah dan ketahui olehmu wa'lamu annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pedih siksaan azab dia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Ta'ala akan kebajikan, dan saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Hormati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Fadil Tuan Bilal, kemudian Tuan Siap, pengurusi masjid, jawatan kuasa, sidang jamaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahmatullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama untuk kita sambung kuliah kita, kuliah akidah bab tauhid, kitab Aqidatul Najin. Dan malam ini kita dah berada di muka surat 23, Jawi 23, Rumi di muka surat 62. 62 sifat nafsiah. Jumpa tak? Jumpa tak InsyaAllah. Baik, kita sambung kuliah kita. Qala musannifu rahmatullah wa nafa'na bi ulumihi bidarin amin. Telah berkatalah oleh pengarang ataupun musannif ataupun muallif, dan telah memberi manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, itu dan dunia dan akhirat. Dan kata musannif, fahazihi sittu sifat al-ula nafsiyah wa hiya al-wujud. Fahazihi sittu sifat, maka inilah dia 6 sifat. Maka inilah dia 6 sifat. Yang pertamanya ialah sifat nafsiyah. Al-ula an-nafsiyah wa hiya wujud, dan ialah wujud. Ini sifat yang mana? Sifat yang nafsiyah dan juga salbiyah digabung sekali lah. Nafsiyah ada satu, wujud. Kemudian nafsiyah ada nafsiyah, salbiyah. Salbiyah ada 6. Salbiyah ada 5. Jadi 6 lah. Itu dikatakan fahazihi sittu sifat. Maka inilah dikatakan 6 sifat. Yang pertamanya itulah sifat nafsiyah namanya, dan iaitu wujud. Dan iaitu wujud dikatakan sebagai sifat nafsiyah. Apa maksud nafsi? Diri.
Sifat dirilah, diri Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya saja dibangsakan dia dengan nafsun kerana melazimkan sifat itu baginya, yakni bagi zat Allah, bagi diri Allah ataupun zat Allah Ta'ala. Itu sebabkan bukan sebagai sifat nafsi. Nafsi maksudnya dirilah, dibangsakan kepada diri. Maka hanyalah dengan persalahan maknawiyah, maka bahawasanya melazimkan ia bagi sifat ma'ani. Berbeza dengan maknawiyah. Maknawiyah melazim ataupun mulazamah kepada sifat ma'ani. Hasil pada sifat ma'ani maka adalah sifat maknawiyah. Macam tu. Maka kerana inilah dibangsakan akan dia kepada ma'ani ataupun kepada makna. Ma'ani maksud makna lah. Tetapi ada definisi dan tarif sendirilah untuk sifat ma'ani. Baik, kemudian sesungguhnya diketahui daripada kalam musannif ini bahawa barang telah lalu daripada segala sifat itu dua bahagi. Salah satu daripada itulah yang bernama sifat nafsiah. Salah satu daripada dua tadi ada sifat nafsiah. Yang kedua iaitu yang lima, yang tinggal adalah sifat salbiah. Sifat nafsiah dan juga salbiah. Salbiah itulah lima lah. Qidam, baqah, muhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyam ta'ala bi nafsih wa tanya. Itu dikatakan sifat salbiah. Apa maksud salbiah? Salbiah ada nantilah di bawah nanti. Di bawah nanti ada dikatakan salbiah. Baik, dan barang yang lagi akan datang daripada segala sifat itu dua bahagi pula. Salah satu daripada keduanya telah sifat wujudi dan iaitu sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani dikatakan sifat wujudi. Sifat ma'ani wujudi. Sifat salbiah, salbiah dikatakan sebagai sifat haliyah. Haliyah dikatakan sifat salbiah. Okey. Kemudian wujud pun dikatakan sebagai sifat haliyah juga. Wujud pun haliyah. Dan yang kedua sifat ahwal. Sifat ahwal ataupun haliyah, iaitu sifat manawiyah. Sifat manawiyah ni dikatakan sifat ahwal. Ada juga pendapat ulama dikatakan sifat mani ini termasuk sifat amrul i'tibari. Amrul i'tibari. Haliyah biasanya duduk nombor dua selepas daripada wujudi. Atas sekali maujud ataupun wujudi. Bawah wujudi ialah haliyah. Bawah haliyah hamzah i'tibari dan last sekali ialah adami. Adami ni tak adalah. Adami tiada. Haliyah itulah antara ada dengan tiada. Ada dengan tiada. Amrul i'tibari iaitulah ada pada zihin tetapi tiada pada kharij. Ada pada zihin, pada minda kita, tetapi tiada pada luar minda. Baik. Maka hasilnya daripada kalam musannif bahawa sifat 20 itu terbagi kepada 4 bahagi. Pertama sifat nafsiah. Dan dhabitnya iaitulah ma la ta'qilul zat illa biha. Ma la ta'qilul zat illa biha. Barang yang tiada diakalkan zat itu melainkan dengan dia. Apa maksud barang yang tiada diakal zat dengan dia, melainkan dengan dia? Artinya tiada tasawur, tiada tergambar pada akal subut atau tetap zat itu melainkan dengan sifat nafsiah. Melainkan dengan sifat nafsiah. Ma la ta'qilu zat illa biha. Barang yang tiada diakalkan zat itu melainkan dengan dia. Sebenarnya sifat nafsiah ataupun sifat wujud. Sifat nafsiah adalah sifat wujud dah. Sifat wujud adalah satu sifat yang sangat penting yang tidak bercerai tanggai daripada Allah Ta'ala. Mesti ada wujud dulu. Dan wujud ni mesti dua satu. Gitu. Yang lain tu tak kisah. Yang lain tu tak kisah segi turutan dia. Tapi di segi turutan yang paling awal mestilah wujud dahulu segi turutannya. Gitu. Kemudian antara sifat wujud macam kudrat, iradat, ilmu hayat kan. Itu boleh letak. Kata kita panggil kalam dulu pun tak kisah. Kudrat kita letak belakang tak apa.
Kalau sikit turutannya kan, ikut turutannya, maknanya sifat yang ketujuh tu lah wujud, kudrat, iradat, ilmu, hayat kan. Itu hanya dari segi tertib zikri saja, bukan daripada tertib hakiki. Tertib pada dua. Satu, tertib zikri, tertib dari segi sebutan saja. Yang kedua, tertib dari segi hakiki. Jadi maknanya kalau letak kudrat itu belakang kalam pun tak apa. Mana kita sebut kalam tu dari segi turutannya dulu pun tak ada masalah. Kerana dia tertib hanya dari segi sebutan saja, bukan tertib dari segi hakikat. Tapi wujud mesti letak atas. Pertama sekali, wujud mesti letak di atas. Tanpa wujud tidak akan ada sifat yang lain. Tanpa wujud tidak ada sifat yang lain. So, wujud penting. Baik, kemudian dan lagi ta'arif oleh setengah ulama pula yang dikatakan sifat nafsiyah ialah hal sabit lizat ma damatiz zat ghairu muallalatin bi illatin. Satu hal yang sabit, yang tetap, lizat bagi zat Allah Subhanahu wa taala, ma damatiz zat selama mana ada zat itu kan, padahal tiada dikeranakan dengan suatu kerana, ghairu muallalatin bi illatin, tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana. Kita dikatakan sifat nafsiyah ataupun sifat wujudi. Sifat wujudi ataupun wujud ataupun sifat subut ialah sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana. Mana wujud Allah Taala tu tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana. Macam kita ni wujud kita dikeranakan dengan sesuatu kerana. Kenapa kita wujud? Kerana Allah Taala yang cipta kita, menjadikan kita, maka wujudlah kita. Kalau Allah Taala tidak takdirkan kita wujud, maka kita tak wujud. Macam tu. Mana kita dikeranakan dengan sesuatu kerana. Disebabkan Allah Taala telah mentakdirkan kita wujud, maka wujudlah kita, adalah kita dalam alam ini. Kalau tak adalah. Berlain dengan wujud Allah. Wujud Allah tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana, dia terjadi dengan sendirinya. Tiada siapa pun yang mencipta Allah. Baik, kita kembali pada ta'rif tadi. Dan lagi ta'rif oleh setengah ulama pula tentang sifat nafsiyah tadi. Hal sabit li zat ma damatiz zat ghairu mu'allatin bi allatin. Hal yang sabit bagi zat selama ada zat itu, padahal tiada keranakan dengan sesuatu kerana. Yakni bukan kerana sifat ma'ni itu berdiri kepada zat atau kerana lainnya. Berbeza dengan sifat ma'ni. Berbeza sifat ma'ni. Mana dikeranakan dengan suatu kerana. Berbeza dengan zat yang lain, sifat-sifat yang lain, tapi sifat wujud tidak. Dan makna hal itu suatu pekerjaan yang pertengahan antara wujud dan adam. Macam gitu. Macam tadi saya lebih tahu pada tuan. Apa dikatakan hal? Haliyah ataupun hal. Hal duduk antara wujud dengan adam. Wujudi kan. Wujud antara hal ialah satu keadaan di mana antara ada dengan tiada. Ada dengan tiada. Itu dikatakan sebagai halun. Kerana yang pertama sekali wujud ataupun wujud. Bawah wujud ialah hal. Bawah hal amrul i'tibari. Yang last sekali ialah adami. Adami ialah tiada. Jadi sifat wujud termasuk dalam sifat haliyah. Itu disebut, itu sebab yang tetap kalau tuan-tuan lihat pada definisi wujud itu ialah hal sabit. Dia kata hal sabit lizat, satu hal yang sabit bagi zat selama mana ada zat itu dan tiada dikeranakan dengan sesuatu kerana. Dan makna hal itu suatu pekerjaan pertengahan antara wujud dengan adam. Dia duduk tengah-tengah antara ada dengan tiada. Maka keluar dengan kata hal itu dia adalah sifat wujudi. Berbeza dengan sifat mani, dia adalah sifat wujudi ataupun sifat subuti. Dan keluar pula dengan sifat nafs salbiyah. Salbiyah kerana dia bangsa adami, bangsa tiada. Kenapa? Kerana kalau kita lihat kepada definisi salbiyah, sifatun dallatun ala nafi ma la yaliqu Allah azza wajal. Satu sifat yang ditunjuk di atas nafi
sesuatu benda yang tidak layak kepada Allah. Satu sifat yang ditunjuk di atas menafikan barang yang tidak layak bagi Allah. Itu dikatakan sifat salbiah. Contohnya sifat salbiah ialah, mana sifat salbiah? Wahdaniyat. Wahdaniyat esa kan? Esa ni termasuk sifat salbiah. Apa maksud sifat salbiah itu? Kita menafikan satu benda yang tidak layak kepada esa. Apa dia yang tidak layak pada esa? Adadun berbilang-bilangan. Jadi kita menafikan berbilang-bilangan yang ada pada Allah. Macam tu. Kemudian apa lagi? Sifat salbiah kidam. Bermakna kidam sedia. Lawan sedia ialah hudus. Lawan sedia ialah hudus ataupun baru. Jadi bila kita sebut kidam, maknanya kita menafikan lawan dia. Kita menafikan hudus baru yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dikatakan sifat adami. Itu sebabnya salbiah ni dikatakan sifat adami. Bukan makna kidam itu adami, tapi lawan kidam itu. Baqah kekal. Kan bukan makna kekal itu baqah itu adami, tidak. Yang adami itu yang mana? Lawan baqah itu. Mana melawan baqah ialah fana, binasa. Kekal lawannya binasa. Jadi kita menafikan binasa yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dikatakan sebagai sifat adami. Adami mana bangsa tiada. Baik, kemudian tuan, dan keluar dengan kata tiada dikarenakan dengan satu kerana, iaitulah sifat manawiyah. Maka iaitu sifat manawiyah, hal yang sabit bagi zat dua, tetapi dikarenakan dengan satu kerana itulah sifat ma'ni. Dikarenakan dengan sifat ma'ni. Sebab kena ada sifat ma'ni, maka adalah sifat manawiyah. Contohnya kudrat. Kudrat maknanya berkuasa. Kan? Kudrat termasuk dalam sifat ma'ni. Mana sifat manawiyah bagi kudrat? Iaitulah hal kaunuhu ta'ala qadiran. Kaunuhu ta'ala qadiran. Hal keadaan Allah Ta'ala itu yang berkuasa. Hal keadaan Allah Ta'ala itu yang berkuasa. Jadi sifat manawiyah termasuk hal ya. Ada juga ulama katakan sifat amlul itibari. Sedangkan sifat mani termasuk dalam sifat wujudi ataupun subuti. Wujudi ataupun subuti, sifat tetap. Gitu. Baik, kemudian maka iaitu hal yang sabit. Mana dikatakan manawiyah? Maka iaitu hal yang sabit bagi zat dua, tetapi dikarenakan dengan sifat mani itu berdiri pada zat, seperti yang lagi akan datang pembicaraannya berkenaan dengan sifat manawiyah ataupun sifat mani. Dan dikatakan sifat nafsiyah itu iaitulah hiya huwa. Hiya huwa. Dikatakan sifat nafsiyah itu ialah hiya huwa. Maksudnya apa? Sifat itulah zat. Sifat itulah zat. Hiya huwa. Dan dikatakan sifat itu zat. Hiya huwa. Dan tiada bagi Allah Ta'ala itu sifat nafsiyah melainkan dengan wujud dua. Semaknanya wujud ni satu sifat yang sangat penting bagi Allah. Itu sebabnya wujud letak nombor satu. Jadi seolahnya macam wujud ni ialah zat. Bila sebut wujud, itulah zat. Bila sebut zat, itulah wujud. Bila sebut zat ialah wujud, itulah wujud, itulah zat. Bila sebut Allah, ialah wujud. Bila sebut wujud, itulah Allah. Itulah ibaratnya. Kita katakan hiya huwa. Hiya huwa. Sifat itu ialah zat. Dan tiada bagi Allah Ta'ala sifat nafsiyah melainkan wujud dua. Tetapi dah sebut dalam kitab Hasyiah Al-Yusi, Hasyiah Al-Yusi atas Matan Al-Kubra, bahwasanya Allah Ta'ala bersalahan bagi segala yang baharu dengan beberapa sifat nafsiyah, seperti jalal. Apa makna jalal? Kemuliaan kan, jalal. Jamal, cantik. Halim, lemah lembut. Dan seumpamanya. Dan juga seumpamanya. Hasyiah itu ialah Hasyiah Sanusi. Hasyiah Yusi. Kalau dalam kitab Jawi itu Hasyiah Yusi kan.
Sebenarnya hasiah Imam Sanusi, hasiah kitab Imam Sanusi, iaitulah kitab Matan Kubra. Dia ada kitab Matan Sughra dan Matan Kubra, matan besar dan matan kecil kan. Ini semuanya adalah syarah daripada kitab Imam Sanusi. Matan Sanusi lah, matan Sanusi ni matan dia. Sanusi ni matan dia, tuan. Matan Sanusi. Siapa mengaji kitab pondok dulu kan? Kitab tauhid yang pertama kita ialah Matan Sanusi. Kitab yang ringkas je. Macam ni yang Jawi ni, yang Arab ni. Yang Arab ni, ini Matan Sanusi dia ni. Ni yang Arab dia ni. Yang tak berbaris ni. Itulah katakan Matan Sanusi. Matan ni ringkasan dia. Kalau siapa mengaji pondok dulu, kan, siapa mengaji pondok biasanya akan mengaji kitab Matan Sanusi dulu. Macam tu. Kita Arab, tapi dia terjemahan bawah lah. Macam tu. Dia ada baris. Ini tak ada baris. Yang masuk dalam kitab ni, tak ada baris lagi lah. Buat baris yang dibuang. Saya antara kitab ada baris tuan-tuan dengan kitab tak ada baris, saya lebih suka baca kitab tak ada baris. Saya lebih suka baca kitab tak ada baris daripada kitab ada baris. Bila kita baca kitab ada baris ni, dia mengganggu kita. Kalau kita baca kitab tak ada baris, dia tak mengganggu. Kita boleh membuat tafsiran bebas kepada ayat tersebut. Sama ada kita nak tonggak kita balikan bagi ke kan, pulang kat kita lah. Macam tu. Tapi kita gunakanlah nahu kita, sorab kita dan sebagainya. Atau tujuannya belajar nahu sorab kan. Kalau kita baca kitab tak ada baris, jadi kita punya nahu sorab tu tak boleh dimainkan. Buang masa kita mengaji nahu sorab. Buang masa kita mengaji nahu sorab. Nasara yang suruh nasran tu kan, bahwa nasirun wa zakam mansurun unsul la tansun mansarun min sarun kan. Daraba idribu daraban, bahwa daribun wa zakam madrubun, idrib la tadrib, madrabun midrubun. Kalau kita baca kitab ada baris, jadi benda tu tak berfungsi lah. Kan belum belajar nahu ke ada nahu, belajar nahu ke ada hukum fa'il apa? Hukum fa'il, hukum maf'ul, hukum kata sifat ikut mausuf, na'at ikut man'un, badal ikut mubdamin, taukid ikut mu'akkad, isim maf'ul, maf'ul lebih, maf'ul majlis sebagainya. Mahfud semua ada dalam kitab nahu sarab tu. Jadi kalau kita baca kitab ada baris, tak boleh digunakan benda tu lah. Buat masa lah kita belajar nahu sarab. Itu sebabnya saya suka kalau beli kitab tu, kitab tak ada baris. Saya lebih suka berbanding dengan kitab yang ada baris. Kecuali lah orang kata, Ustaz, kitab ni memang semua ada baris, tak ada kitab tak ada baris. Ini aja satu Ustaz. Kalau Ustaz nak, Ustaz boleh. Tak nak, tak payah boleh. Kalau tak nak, tak payahlah boleh. Tak apalah. Nak buat macam mana? Ni aja kitab yang ada. Tak apalah, saya boleh lah. Walaupun ada baris. Gitu. Kerana memang saya suka beli kitab tak ada baris. Gitu. Baik, seterusnya tuan-tuan.